Lompat si katak lompat. Lompat di dalam perigi. Lompat jangan tak lompat. Nanti tak sempat menjadi. Itu sebabnya Tuan Yang di-Pertua, atas konsep demokrasi, boleh. Kita kena wujudkan akta lompat parti. Pengerang boleh. Abang Mat, tunggu sekejap Abang Mat. 9 minit. Kejap je saya bagi balik. Tetapi lompat, akta lompat parti ni bahaya dia satu saja. Dia lompat apa pun sebab, kerana dipecat, kerana digabungkan, kerana ialah bila dah tak suka dia pergilah. Mewujudkan satu mekanisme melalui rang undang-undang ini, pemecatan ahli parlimen, supaya senarionya lebih terbuka dan diberikan kuasa kepada rakyat untuk menentukan sama ada nak ganti ke tak ganti kepada yang lompat itu. Sebab kita mesti menerima, Tuan Yang di-Pertua, tak semestinya yang lompat itu lompat kerana dia nak lompat. Kadang-kadang dia dipaksa lompat kerana dia telah dipecat. Jadi cadangan saya dengan rang undang-undang ini macam orang bercerai lah. Saya dulu, Tuan Yang Pertua, jadi peguam syariah 20 tahun. Abang Mat, peguam syariah Abang Mat. Yang Berhormat, boleh saya mencelah? Kejap dulu, kejap. Boleh saya mencelah Yang Berhormat? Kejap. Yang ini penting. Kejap. Peraturan kata saya kena bagi kebenaran. Kejap, Abang Mat. Saya nak cakap, biar saya habis. Maknanya, itu sebab dalam Islam, bila cerai, dia kena ada masa edah lepas gugur talak. 3 bulan. Dia kena relax je, dia kena fikir. Nak cerai tak nak cerai, nak sambung tak nak sambung. Itu sebenarnya. Jadi apa yang saya cadangkan di sini, rang undang-undang pemecatan ahli parlimen, biarlah referendum dibuat kepada rakyat untuk tentukan wakil rakyat yang lompat itu diganti ataupun tidak. Itu saja. Jadi saya minta tolonglah kepada Yang Berhormat Perdana Menteri, Yang Berhormat abang saya, Menteri Undang-Undang yang baru, Yang Berhormat Santubong, untuk berikan laluan fast track kepada rang undang-undang saya untuk didebatkan dan diambil alih oleh kerajaan sebagai asas kepada akta anti lompat parti dan pemecatan ahli parlimen 2021 digabungkan untuk mewujudkan parlimen yang lebih berwibawa dan merangkumi. Sebenarnya mekanisme yang saya cadangkan ialah merujuk kepada elemen parti yang pergi sebagai gabungan. Masalah kita yang paling penting ialah untuk Yang Berhormat fahami ialah mekanisme mesti ada, sebab tak semesti yang pergi itu atas alasan hanya kerana lompat. Kemungkinan dipecat atau mungkin yang berlaku kerana kerajaan gabungan. Tetapi yang kita nak wujudkan ialah satu sistem yang mana dia tidak boleh hanya lompat sesuka hati bila-bila masa. Adanya mekanisme, dan mekanisme yang paling penting dan paling wajar ialah mana rakyat menjadi penentu kepada pengganti. Sebab saya percaya tak semua yang bertanding mungkin dalam PRU ke-15 ini akan menjadi mereka yang mewakili parti politik. Kemungkinan akan mewakili sebagai calon bebas sebagai contoh. Takkan bila dia gabung lepas menang, kursi itu terus digugurkan talak. Dia kenalah diberikan edah kepada yang mengundi. Kemungkinan dia masuk pada kerajaan yang disokong oleh pengundi. Jadi kita memberi kuasa kepada pihak Suruhanjaya Pilihan Raya untuk membuat referendum melalui petition daripada rakyat tersebut, sama ada yang telah lompat, kerusi itu terus gugurkan, diadakan pilihan raya kecil, atau kita kekalkan mereka yang telah lompat. Lompatan ini tertakluk kepada sebab masing-masing, tetapi yang lebih penting ialah mewujudkan mekanisme supaya lompatan itu tidak hanya dia lompat dan terus hilang kerusi, dan kemudian bukan saja menyusahkan rakyat tetapi juga menyusahkan kos kepada pihak SPR. Dalam bab ni saya nak sebut satu je perkara. Bila orang bertanding, dia bukan hanya bertanding seorang diri. Kalau dia mewakili parti, kos parti itu lebih tinggi pada kos untuk pilihan raya. Persediaan, nama-nama calon, nama-nama jentera. Bukan saja itu, termaksud juga data-data yang telah mereka gunakan untuk pilihan raya. Jadi ini tidak berlaku adil, bukan saja kepada parti, tetapi yang lebih penting tidak berlaku adil kepada rakyat. Akhir sekali saya nak tekan dalam bab ini,
perkataan yang paling penting ialah kita mesti menekankan bahawa kalau mungkin ke pada masa depan pilihan raya kita mungkin pilihan raya kepada blok parti dan bukan individu. Terpulanglah pada kerajaan. Dan saya rasa MOU yang ditandatangani ini ialah platform yang terbaik untuk kerajaan mewujudkan pendekatan yang baru untuk pilihan raya pada PRU yang ke-15 akan datang. Saya nak tekan pada satu perkara yang agak sensitif, saya minta maaf Yang Berhormat Speaker. Ni Jabatan Peguam Negara ni, saya nak kena cakap. Peguam negara dan pendakwa raya tak boleh orang yang sama. Kena tukar. Peguam negara, penasihat kerajaan, penasihat Perdana Menteri, peguam negara boleh diberikan kepada Menteri Undang-Undang. Pendakwa raya tidak boleh dilantik oleh Perdana Menteri. Pendakwa raya mesti dilantik macam kita melantik hakim. Satu jawatan kuasa khas. Tak boleh dipecat. Dan juga seorang individu yang mempunyai kebebasan untuk bekerja sebagai pendakwa raya. Maknanya di sini kita pisahkan pendakwa raya dengan peguam negara dan kemudian kita wujudkan satu suruhanjaya perkhidmatan yang khas. Dan saya nak mencadangkan pada kerajaan, kalau Menteri Undang-Undang boleh respon, bahawa kita pernah mempunyai seorang Menteri Kabinet yang juga peguam negara, iaitu arwah Tan Sri Kadir dan Tan Sri Hamzah. Jadi sekurang-kurangnya, peguam negara boleh datang ke Dewan dan menjawab kepada semua soalan-soalan undang-undang. Dan tak payahlah Menteri menunggu masa dan semua memberi kepada jawapan-jawapan secara bertulis yang kadang-kadang lengkap dan tidak lengkap. Saya bercadangan ini adalah cadangan yang teguran supaya kita menerima hakikat bahawa kuasa mendakwa ialah kuasa yang begitu besar. Dan kita tidak mahu peguam negara kita dilihat sebagai mempunyai persepsi tekanan politik. Kita nak peguam negara dalam negara kita, peguam negara yang begitu bebas. Tetapi pendakwa raya memang pendakwa raya, peguam negara, peguam negara. Jadi saya nak mencadangkan pada kerajaan kalau boleh pecah-pecahlah kepada individu-individu tertentu supaya justice not only to be seen but to be seen to be done.